Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Green Technology and Climate Change Corporation MGTC. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Samsul. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Kalau kita melihat kepada bajet 2023, ia adalah bajet yang paling besar dalam sejarah dan juga bajet pembangunan 97 bilion telah dikerahkan untuk tujuan pembangunan lebih daripada bajet yang dikemukakan pada penghujung tahun lalu. Dan dalam fokus-fokus belanjawan ini, di mana letaknya penekanan terhadap isu-isu hijau? Silakan. Okay, terima kasih kerana menjemput MGTC pada pagi ini. Benar bajet tu bajet yang terbesar sebab kita baru keluar daripada 2 tahun dibelenggu oleh COVID-19. Jadi kita perlu mengadakan satu cara, kaedah untuk meningkatkan lagi ekonomi negara. Ya. Saya tengok daripada 6 rukun yang telah diambil daripada Malaysia Madani, yang selain daripada 3 iaitu ihsan, hormat dan juga dan keyakinan. 3 lagi aspek iaitu kemampanan, inovasi dan kemakmuran atau kesejahteraan. Jadi dilihat kita bagaimana kita nak memastikan bahawa kemakmuran negara ditingkatkan lagi. Okey, perlu ada inovasi. Jadi belanjawan menyentuh tentang program-program pelaksanaan daya cipta, iaitu innovation inisiatif yang berinovasi, bagaimana untuk memastikan bahawa ada kemampanan. Sebab kemampanan inilah satu perkara yang boleh disambung, bukan saja setakat tahun ini, tapi akan diadakan sehingga akan menyambung daripada tahun ke tahun lah, mana ada sustainability. Dalam aspek perumahan hijau, 2 perkara telah diambil untuk dimasukkan dalam belanjawan pada tahun ini, iaitu GTFS. Sebanyak 3 bilion telah diperuntukkan. GTFS ialah Green Technology Financial Scheme. Itu skim keuangan teknologi hijau, di mana syarikat-syarikat akan diberi peluang untuk memohon sehingga 100 juta ringgit. Ya. Dan skim ini melibatkan di mana pemohon datang ke MGTC, kami akan buat untuk menyaring lah, untuk verify syarikat tersebut benar-benar mengeluarkan produk hijau ataupun proses di hijau dan pengembatan hijau. Jadi kami bagikan satu sijil, iaitu sijil GTFS. Bawa sijil itu ke bank dan kerajaan garanti 60% daripada pinjaman yang dimohon. Katalah dia mohon 50 juta. Jadi sebanyak 60% dijamin oleh kerajaan, dan kerajaan juga akan mengambil 2% daripada faedah yang diberikan kepada bank. Ini memang satu skim yang begitu hebatlah untuk memastikan bahawa kita dapat meningkatkan ekonomi, terutamanya pembangunan hijau. Satu lagi ialah gita-gite, iaitu tax allowance dan income tax exemption. Ya. Pelaburan yang diadakan oleh syarikat, dia boleh dapat allowance. Ya. Dan juga terhadap projek dan aset. Okay. Sekali lagi datang ke MGTC untuk kami assess dia punya projek, dia punya aset, dan ke MIDA untuk dia assess dia punya projek. Okay. Tapi kemudian datang kembali ke MGTC untuk kami keluarkan surat validation letter, bawa ke LHDN untuk dapatkan pengeluaran. Yang satu lagi ialah tentang yang income tax. Setiap hasil daripada syarikat, dia boleh dapat exemption. Yang ini ialah 2 daripada pelbagai program, pelbagai inisiatif yang dia kemukakan lah. Dan belanjawan kali ini kami harap syarikat-syarikat di luar mengambil peluang untuk memohon kedua-dua skim yang disediakan. Apa sebenarnya bentuk-bentuk teknologi hijau yang akan dinilai oleh PMGTC apabila ialah mereka di luar sana cuba untuk mendapatkan barangkali skim GTFS tersebut dan sebagainya? Okey. Kalau ikutkan, kalau fikir green teknologi, dia fikir solar lah. Ya. Tapi kami beri penekanan lebih pada yang lain-lain. Katalah semudah-mudah kertas kitaran semula.
Yang tu green technology sebab diguna pakai balik ya. Dia ialah skill economy lah. Cat yang prosesnya mengambil kira amalan hijau. Okey. Dialah barangan teknologi hijau. Perkara-perkara yang lebih saya nak tekankan ialah skill ekonomi ya. Ekonomi kitaran, iaitu pelbagai barang yang kita buang, yang kita boleh hasilkan balik akan memberi apa ni, dia panggil benefit, iaitu kebaikan, iaitu kita add value kepada barang-barang yang buang. Contoh hasil-hasil daripada pembuangan sampah dapat ditukar menjadi lebih kurang macam dia panggil RDF, Refuse Derived Fuel, yang boleh digunakan pakai untuk teknologi untuk power plant. Okey. Satu lagi contoh ialah ni nak tekankan tentang biochar. Biochar ialah bila kita potong buluh contoh kita convert dia jadi biochar. Biochar ialah satu produk yang boleh memegang carbon dioxide untuk penanaman. Okey. Kita letak biochar pada ladang, dia sebab pokok menyedut carbon dioxide. Okey. Jika kita tak proseskan menjadi biochar, carbon dioxide akan dikeluarkan ke permukaan bumi. Okey. Jadi kita proses, kita simpan carbon dioxide tu, pokok akan sedut carbon dioxide, pokok akan penumbuhan dia lebih cepat. Okey. Dan dia juga akan pegang baja dan pegang air. Jadi inilah satu inisiatif yang tahun ini kita harap akan berjalan supaya Kementerian Pertanian tak perlu risau macam mana bentuk fertilizer yang akan diberikan kepada masyarakat, pada petani, okey, sebab kita boleh kurangkan jumlah tersebut. Dan ini lebih kepada food security lah. Jadi kami harap syarikat-syarikat di luar ambil peluang untuk memohon skim-skim yang saya beritahu tadi, untuk memastikan bahawa kita ada keterjaminan pemakanan. Kita boleh memastikan bahawa setiap pengeluaran daripada kilang mengurangkan penggunaan tenaga elektrik ya. Dan seterusnya untuk sektor pekerjaan, pekerjaan-pekerjaan hijau, sejauh mana Malaysia dalam menarik minat mereka yang berkemampuan, mereka yang berpengalaman dalam sektor hijau ini untuk datang dan bekerja di dalam negara? Kerana kalau kita ada pelbagai manfaat untuk industri hijau, namun tenaga kerjanya tidak mencukupi, maka industri-industri hijau ini tidak mungkin akan dapat terus berjalan. Betul. Sasaran kami ialah untuk mewujudkan lebih daripada 250,000 pekerjaan hijau menjelang tahun 2030 ya. Setakat ni kami dah ada 150,000. Jadi macam mana cara kita nak memastikan bahawa lebih ramai lagi syarikat mengadakan pekerjaan hijau? Okey. Pekerjaan hijau definisinya ialah mana-mana pekerjaan yang menggunakan tenaga boleh baru, okey, mengurangkan pelepasan gas rumah kaca, okay, yang tak ada impak kepada alam sekitar. Kami mengadakan satu Green Job Portal di MJTC di mana syarikat boleh listkan dia punya pekerjaan dalam portal kami. Okay? Itu satu. Nombor dua, pada 11 ke 12 bulan ni, bulan Mac tahun ini, dekat Stadium Batu Kawan, kami akan adakan satu Green Job Fair, di mana kami menjemput syarikat untuk datang, untuk mempamerkan, untuk buat temuduga, sesi temuduga pada masa itu. Dan kami juga menjemput mana-mana pelbagai student, okey, yang mana ingin mencari pekerjaan baru untuk datang di temuduga untuk mendapat pekerjaan. Sebab kita rasa bahawa masih tak cukup lagi jumlah pekerjaan hijau. Jadi kita nak tambahkan lagi, dan inilah satu inisiatif yang kita adakan supaya syarikat nampak bahawa keperluan untuk adakan pekerjaan hijau di Malaysia. Ya, jadi apakah kepakaran yang diperlukan? Apakah yang perlu anak-anak kita belajar untuk mendapatkan pekerjaan hijau? Okey, dia banyak bidang. Kalau kita dalam bidang technical engineering, kita membuat peralatan, contoh
air condition yang menggunakan tenaga kurang. Jadi dia energy efficient punya peralatan yang tu dah kira hijau. Okay? Dia buat consultation, dia trainer tentang bagaimana cara untuk mengurangkan pelepasan gas rumah kaca. You mention tadi SDG, environmental science. Okay? Jadi begitu banyak. Termasuk juga bidang marketing, bidang peguaman, bidang keuangan yang mana khusus kepada pemberian contoh dana-dana hijau. Itu kira consider as green job. Sebab dia berkhusus kepada bagaimana cara untuk mengurangkan pelepasan gas rumah kaca. Secara contohlah. Untuk industri teknologi hijau di Malaysia, adakah setakat ini kita bergantung kepada pekerja luar ataupun bagaimana sebenarnya peratusan foreigner worker ni, pekerja luar dan juga bakat tempatan setakat ini pada pengamatan Tuan? Kita sekarang ni ke arah menjadi sebuah negara yang boleh berdikari. Kita keluar produk sendiri, kita own innovation, okey. Kita boleh lihat bahawa melalui program kami panggil My Hijau. My Hijau ialah di mana syarikat yang mengeluar barang hijau boleh mendaftar untuk dapat sertification My Hijau. Kebaikan My Hijau ni, mana-mana syarikat yang berdaftar, kerajaan Malaysia akan membeli produk-produk hijau. Sebab sasaran sehingga tahun 2025, kerajaan Malaysia perlu membeli 20% barangan hijau. Ya, setakat ni jumlah dia dah melebihi 25-24%. Ya, melalui sinarai yang kami letakkan. Kami ada lebih kurang 12,000 produk hijau dan sasaran pada tahun 2030 adalah sebanyak 50,000. Jadi cuba bayangkan, sinarai itu ada 50,000 produk dan kerajaan Malaysia akan melihat senarai tersebut, akan membeli. Jadi ini bagi peluang kepada bukan saja pada MMC, juga pada SME, IKS untuk mengeluarkan produk-produk hijau. Jadi kita harap kita boleh tambahkan lagi lah jumlah tersebut. Sebab Malaysia ke arah negara yang boleh jadi a sustainable nation, tak perlu bergantung dengan negara lain. Kita perlu keluarkan barang-barang sendiri untuk kegunaan sendiri. Ya. Masih ada masa berbaki untuk perbahasan belanjawan ini. Adakah MGTC ingin melihat sebarang penambahbaikan dari segi green technology, dari segi tumpuan kepada kelestarian alam? Apakah yang boleh kita perhalusi dan kita tambah kepada belanjawan ini untuk membantu industri-industri hijau dan kelestarian alam seramnya? Saya rasa untuk belanjawan ini memang dah dimuktamadkanlah. Ya. Tapi untuk belanjawan yang akan datang, kami ingin melihat industri EV, kenderaan elektrik, diberi penekanan. Okay. Sebelum ini memang ada dan kita bagi insentif sebagai seperti importation tax dikecualikan. Ya. Tapi kami ingin lebih lagi, di mana kita harus adakan lebih dana untuk memastikan green mobility dilaksanakan. Transportation industry memang menyumbang ke arah pelepasan gas rumah kaca. Itu besar, lebih kurang 24%. Jadi kita harus melihat bahawa bagaimana kita nak menurunkan pelepasan gas dan memastikan bahawa ada migration antara consumer market sekarang yang memandu kereta ais, internal combustion engine kepada elektrik. Okay? Tapi setiap dana, setiap program yang diutarakan dalam belanjawan ialah selaku pemangkin. Kita tak boleh harap bahawa setiap kali kerajaan akan bagi wang, akan bagi duit dan berterusan duit tersebut akan disalurkan. Pihak industri juga perlu melihat ini sebagai satu pemangkin bahawa ambil apa yang diberi, ambil apa yang dikeluarkan oleh kerajaan, tapi cuba tambahkan lagi. Ya. Sebab dana walaupun 3 bilion untuk GTFS itu ialah jumlah yang besar, tapi tak cukup. Kita perlu lihat bahawa kita perlu 100 bilion lagi untuk memastikan bahawa pertumbuhan ekonomi hijau dilaksanakan dengan terbaiknya. Jadi kami sarankan bahawa pihak industri menyahut dan pembangkan institusi keuangan juga memperkenalkan pelbagai program-program dan inisiatif untuk
meningkatkan lagi terutamanya katalah pinjaman, pemberian kurangkan faedah, ya, memudahkan lagi untuk syarikat-syarikat untuk memohon. Jadi ini untuk menjanakan pertumbuhan hijau. Ya, sebab permintaan tu ada sebenarnya. Cuma ada banyak faktor lain lah yang menyebabkan kenapa sebenarnya masyarakat Malaysia belum secara sepenuhnya untuk bergerak ke arah EV ni. Tapi tak apa, itu topik lah. Itulah utamanya. Kita dah cerita dah sebenarnya topik tu, tapi itulah pelan-pelan lah, kata sikit-sikit dalam menjadi bukit kan. Terima kasih kepada Tuan Syamsul bersama kita hari ini untuk berkongsi sikit sebanyak berkenaan dengan belanjawan dan juga fokus pertumbuhan belanjawan ini ke arah teknologi hijau. Baik, dengan itu kita akan memberi laluan kepada rakan